Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Cik Nur Khairil Huda binti Ibrahim dan rakan-rakan seperjuangan #NH3182 Penghayatan Etika dan Peradaban. Kami dari kumpulan 3 ingin membentangkan tugasan 1 iaitu pengaruh ICT ke atas kesepaduan nasional. Ini adalah senarai ahli kumpulan 3. Objektif bagi tajuk ini ada 4. Yang pertama ialah memahami ICT sebagai penggerak kesepaduan nasional di Malaysia. Yang kedua, menghuraikan hubungan antara manusia dan teknologi. Yang ketiga ialah membincangkan etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Yang keempat ialah menganalisis isu semasa di Malaysia. Sebelum kita masuk dengan lebih lanjut lagi berkaitan tentang pengaruh ICT terhadap kesepaduan nasional, lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu apa itu ICT. ICT ini bermaksud Information and Communication ataupun dalam bahasa Melayunya teknologi maklumat dan komunikasi. Pada masa kini kita sendiri dapat lihat bahwa ICT ini telah memberi pengaruh yang sangat besar terhadap cara manusia bekerja, cara manusia berkomunikasi, ataupun kita dapat lihat manusia melakukan aktiviti seharian mereka. Sangatlah dipengaruhi dengan ICT tersebut. Di sini saya boleh berikan contoh dengan adanya komputer pemrosesan data lebih cepat, ataupun kita ambil Facebook, internet, yaitu manusia lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain. ICT ini juga dia memberi pengaruh kepada kesepaduan nasional dan peradaban majmuk Malaysia. Penerimaan ICT ini dia bergantung terhadap individu yang menggunakannya. Sama ada individu tersebut mampu membawa ICT itu ke arah kebaikan ataupun ke arah keburukan. So itu bergantung kepada individu tersebut. Baik, saya Sofia Muhammad Sani akan menerangkan tentang evolusi pengglobalan teknologi ataupun ICT. Pada tahun 1847, telegraf pertama telah pun dicipta dan ketika ini manusia dapat menerima dan menghantar pesanan dari jarak yang jauh. Seterusnya pada tahun 1876, telefon pertama telah pun dicipta dan ketika ini manusia dapat berhubung sambil memberi maklum balas. Pada tahun 1895 pula, radio pertama telah pun tercipta dan fungsi utamanya adalah untuk menyampaikan pesanan dan juga informasi seperti berita. Kemudian, pada tahun 1927, wujudlah fasa yang lebih canggih. Televisyen telah pun dicipta, di mana berita dapat disampaikan tanpa manusia perlu bersemuka. Melangkah ke tahun 1946, komputer pertama telah pun tercipta dan di sini kehidupan seseorang telah pun berubah kerana gaya perhubungan satu komputer dengan komputer yang lain. Kesimpulannya, revolusi ICT telah pun membawa perubahan yang banyak kepada masyarakat dan juga negara. Evolusi ini dapat dilihat dalam industri ataupun sektor pertanian dan permakanan, serta teknologi komunikasi dan media, dan akhir sekali dalam sektor kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence. Salam sejahtera, nama saya Sansuni Vikia Sinjon memegang nombor kad metrik di 2020-109-3304 akan meneruskan pembentangan ini dalam hubungan manusia dan ICT. Baiklah, pada mulanya, bidang ICT ini telah berjaya menginjak tamadun dunia kepada situasi yang lebih kompetitif. Bermulanya dari zaman falsafah ke zaman Renaissance, ke zaman industri dan akhir sekali ke zaman ICT. ICT ini juga sudah jelas terbukti mempunyai pelbagai kegunaan kerana mempunyai maklumat dan perisian yang lebih canggih untuk kegunaan manusia terutamanya dalam bidang ekonomi dan pendidikan sesebuah negara. Namun demikian, ICT ini juga membawa beban dan kebaikan kepada pengguna. Beban ICT ini boleh membawa kesan buruk kepada pengguna yang tidak menguasai penggunaan teknologi baharu seperti buli cyber, penipuan atau scam dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Baiklah, di sini saya senaraikan 3 beban utama iaitu beban kerja, beban hidup baharu dan beban kehidupan seharian. Beban kerja. Contohnya,
Penggunaan teknologi ICT ini boleh menyebabkan seseorang yang tidak mahir dalam penggunaannya menjadi satu beban untuk melakukan sebuah kerja. Manakala beban hidup baru pula disahkan panggilan daripada pihak-pihak penghutang kerana keterlawatan membuat pembayaran yang berkaitan dengan kehidupan seperti kad kredit, rumah dan kereta. Yang terakhir iaitu beban kehidupan seharian. Penggunaan teknologi ICT yang berlebihan juga menyumbang kepada case bully cyber. Contohnya, individu tersebut akan menerima kecaman, tuduhan, fitnah dan mesej-mesej yang buruk. Manakala, manfaat dalam penggunaan ICT ini pula boleh dibahagi kepada 3, iaitu dapat menjadi seseorang yang lebih peka dengan perkembangan dan isu-isu semasa dunia, membantu dalam meringankan pekerjaan seseorang dan dapat mengeratkan hubungan sesama manusia. Peka dengan isu-isu dunia ini bermaksud masyarakat dapat mengikuti dan lebih peka terhadap isu-isu dunia yang berlaku seperti pandemik COVID-19 ini. Mengeratkan hubungan antara manusia pula, seseorang individu boleh menghubungkan hubungan dengan keluarga yang berada jauh dengan mereka menggunakan teknologi dalam telefon pintar seperti WhatsApp dan Facebook untuk bertanyakan kabar. Bagi meringankan beban kerja seseorang pula, teknologi ICT ini sudah terbukti dapat membantu untuk menyiapkan sebuah kerja dengan lebih pantas dan mudah dengan bantuan teknologi ini. Etika dalam penggunaan ICT sangatlah penting bagi seseorang pengguna ICT untuk beretika agar tidak menimbulkan sebarang isu, terutamanya isu ketidakpuasan hati. Antara beberapa etika yang perlu dititik beratkan ialah menjaga adab berkomunikasi sesama pengguna lain seperti tidak mengeluarkan kata-kata kesat dan tidak menggunakan bahasa yang kasar dan yang boleh disalahertikan. Namun gunakanlah bahasa dan panggilan yang sesuai dan memberi salam sebelum memulakan perbualan. Selain itu, kita mestilah beradab sebagaimana kita di dunia yang nyata. Seperti menghormati pengguna lain yang berlainan agama, bangsa dan budaya. Elakkan daripada perbualan yang akan menimbulkan isu perkauman. Dan sebagai pengguna ICT yang bijak, kita perlulah hormati masa dan keadaan pengguna lain, seperti tidak menghubungi apabila hari sudah terlalu malam, tidak memaksa untuk membalas pesanan dan meminta maaf sekiranya mengganggu masa pengguna lain. Seterusnya, ICT tapak pengukuhan kesepaduan nasional. Teknologi ICT yang dapat membantu dalam perkembangan manusia dari masa ke semasa, dari segi berkomunikasi, mencari maklumat, berniaga dan melakukan aktiviti seharian. Seterusnya, teknologi dapat meningkatkan ekonomi negara dan melahirkan masyarakat yang berpengetahuan. ICT juga dapat menjadi penggalak dalam pendidikan kerana ia mampu membawa dan menyebarkan ilmu pendidikan kepada masyarakat seperti pendidikan formal dan pendidikan tidak formal. Amalan pendidikan sepanjang hayat, ICT menjadi budaya kepada masyarakat. Dan yang terakhir menjadi ejen sosialisasi. Ia dapat digunakan untuk memperkenalkan budaya, adab resam, nilai etika, norma sosial dan bahasa kepada generasi muda. Selain itu, ejen sosialisasi juga dapat mempromosikan keadaan yang harmoni dan menerapkan nilai positif yang dapat mewujudkan kesefahaman dalam kalangan etnik di negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aimin Nazifah binti Syari. Seterusnya saya akan masuk mengenai isu semasa ICT. Isu ICT yang sering berlaku pada hari ini adalah yang pertama iaitu penyebaran berita palsu. Penyebaran berita palsu ini berlaku dalam bentuk perkongsian maklumat yang tidak benar dan maklumat peribadi secara terbuka di atas platform media sosial. Yang kedua, penyebaran berita-berita yang tidak mempunyai kesahihan yang mengganggu keharmonian masyarakat dan menggugat keselamatan negara. Yang ketiga adalah penggunaan media sosial sebagai medium untuk melakukan penipuan. Hal ini akan boleh menyebabkan salah faham berlaku di antara masyarakat. Isu yang kedua adalah cyberbully. Cyberbully adalah satu bentuk jenayah yang dilakukan di alam maya dan dilakukan secara tersembunyi. Cyberbully ini dilakukan dalam bentuk mesej yang mengganggu dan mengancam individu,
Seterusnya, menyalahgunakan kata laluan atau nama skrin orang lain atau penyamaran sebagai orang lain. Yang ketiga, memuat naik komen atau gambar yang tidak senonoh yang memberi ancaman kepada seseorang individu. Seterusnya, sexting, iaitu tindakan menghantar gambar, mesej atau video berangsuran seksual menggunakan telefon bimbit. Dan yang terakhir, memulaukan individu tertentu daripada sesuatu kumpulan internet dengan sengaja. Sejahtera dan salam hormat saya ucapkan kepada rakan-rakan seperjuangan dan juga doktor. Pada hari ini saya Daniel Kilim, pembentang terakhir bagi kumpulan ini, iaitu pengaruh ICT ke atas kesepaduan nasional. Pada hari ini, apa yang saya dapat simpulkan berkaitan dengan tajuk ini ialah yang pertama adalah ICT merupakan tunjang utama kepada kesepaduan nasional pada masa kini. Ini kerana ICT pada masa kini merupakan satu norma baru dan merupakan satu kebiasaan baru kepada masyarakat kita dalam mendapat sesuatu maklumat. Pada masa sekarang, segala maklumat hanyalah di hujung jari sahaja. Dan kita boleh mendapatkan maklumat tersebut, namun ingin diingatkan bahawa maklumat-maklumat yang kita perolehi daripada media massa ataupun ICT pada masa kini tidak tentu berita-berita ataupun maklumat-maklumat tersebut adalah sahih dan benar. Oleh itu, sebagai seorang masyarakat yang bijak dan dapat membezakan sesuatu benda dengan lebih rasional, kita haruslah menjadi pengguna yang sangat bijak dan kita tidak perlu mengongsikan segala maklumat itu tanpa mempunyai unsur periksa terlebih dahulu. Hal ini kerana kesepaduan nasional dapat dibentuk dengan adanya penggunaan teknologi yang bijak dan cerdik dan ke arah yang lebih matang akan dapat membentuk satu tamadun yang sangat lestari kepada masyarakat kita pada akhirnya. Oleh itu, ICT dapat mempermudahkan dan mempercepatkan komunikasi antara bangsa dan dapat memberi maklumat-maklumat yang lebih cepat kepada masyarakat kita pada masa kini. Hanya itu kita haruslah bijak dalam menilai sesuatu maklumat terlebih dahulu. Sekian dan terima kasih.